Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam informasi kepada teman-teman. Terima kasih banyak kerana bersama dengan saya pada hari ini. Okey, yang tertera sekarang ini di skrin saya adalah satu news yang terbaru yang saya dapat daripada Harakah Daily. Ya. Tajuk dia, dokumen lengkap untuk baiki dan pulih negara Malaysia dalam tempoh 30 tahun. Terperinci dalam segenap aspek. Ini kelebihan yang menunjukkan jauhnya pemikiran, pandangan dan perancangan PAS. Kalau tuan-tuan baca, ya, kalau tuan-tuan tak tertawa, saya rasa ada masalah sikit lah. Ya. Ada masalah sikit, boleh cek doktor lah. Ya. Kerana tajuk ini memang amat melucukan. Ya. Ini bukan 30 tahun untuk pulihkan Kelantan. 30 tahun yang PAS sebut untuk pulihkan negara. Yang terperinci dalam segenap aspek. PAS dah ada dah dokumen lengkap ni. Dah ada dah dokumen lengkap dah. Ya, untuk bertempoh 30 tahun. 30 tahun kalau PAS perintah bermakna dia menang tu berapa penggal pilihan raya tu. Berapa penggal pilihan raya tu. Dia perintah 30 tahun. Maka dia kata dia ada dokumen untuk 30 tahun ini. Itu menunjukkan dengan ada dokumen tu, ya, dengan adanya dokumen tu menunjukkan jauhnya pemikiran, pandangan dan perancangan PAS. Siapa kata? Nik Amar. Jadi kalau perkara-perkara yang datang yang daripada Nik Amar ni, kan, kalau tidak melawakkan, bukan Nik Amar lah namanya. Ya? Banyak kenyataan dia yang melawak. Dulu bila orang cerita pasal isu air, dia beritahu ambo ni daripada kecil ambo mandai telaga je. Telaga je tapi ambo jadi exco. Itu jawapan Nik Amar bila orang tanya pasal air. Ya? Dalam forum baru ni yang saya tonton live bersama dengan pemuda UMNO, pemuda Amanah, kan, pemuda PAS, bila timbul isu air dia menyalahkan UMNO. Ya? Dia menyalahkan UMNO. Sebelum PAS perintah dia kata UMNO pun tak boleh selesai. Jadi dia mudah cara dia. Ya? Maknanya dia ambil daripada UMNO tu, masalah air tak selesai. Bila PAS ambil puluhan tahun menjadi kerajaan Kelantan pun, tak boleh selesai juga masalah air. Sebab apa? Sebab UMNO dulu tak selesai. Jadi, saya pun tak faham. Ya? Dah puluhan tahun dia perintah Kelantan, takkan tak ada dokumen lengkap pun. Takkan tak ada dokumen lengkap. Yang kali ini dia bercerita tentang dokumen lengkap untuk perintah Putrajaya. Dia dah ada dah dokumen lengkap. Ya? Yang dia belum perintah, dia dah ada dokumen lengkap. Yang dia dah perintah Kelantan puluhan tahun, takkan tak ada dokumen lengkap. Kenapa masih tuding jari kepada UMNO? Kenapa masalah tidak terima royalti dijadikan alasan untuk tidak boleh nak bangunkan Kelantan? Ya? Macam-macam alasan Tok Lebay ni. Ya? Bila kelemahan tentang diri masing-masing, tentang pihak dia, ada saja alasannya. Ada saja dalil dia. Ya? Tapi yang saya pelik tu, sifat ego tu, sombong tu, tetap ada. Kali ini dia cerita tentang 30 tahun. Kalau PAS perintah Malaysia, 30 tahun kami dah ada dah dokumen lengkap. Begitu jauhnya pandangan kami, berpandangan jauh. Ya? Kalau kami dapat perintah Putrajaya. Ya? Sekarang ni dia tak perintah, dia anggap diri dia tak perintah lah. Walaupun 456 orang menteri yang ada dekat Jalan Pusat, pada dia tak perintah. Pada PAS, dia perintah adalah PAS. Semua kabinet tu mesti PAS. Itu dia perintah tu. Kalau dia menumpang, dia tak panggil perintah. Jadi kalau kita nak tanya PAS kenapa tak buat hudud, kenapa tak buat RU 355, jawapan dia ada. Dia kata, kami bukan perintah. Kami cuma makan gaji buta jadi menteri. Ya? Haji Hadi jadi duta Timur Tengah. Dia presiden. Tapi dia duduk jadi duta di Timur Tengah. Dan saya pun tak tahu apa yang dia buat kat Timur Tengah. Pergi ke tidak Timur Tengah, kita tak tahu. Berapa kali dia hadir meeting pun kita tak tahu. Ya? Tuan-tuan, apa dia punya kementerian. Ya? Jadi alasan PAS bahawa kami walaupun 5-6 orang jadi menteri, kami tidak boleh laksanakan dasar-dasar Islam sebab kami tak perintah. Tunggu dulu. Biar semuanya Perdana Menteri PAS, Timbalan Perdana Menteri PAS, menteri-menteri semua PAS, ya? Semua sekali PAS perintah, baru boleh tuntut. Itu pun bila? 30 tahun. 30 tahun pula. Kalau umur kita panjang, ya, dapatlah, sempatlah untuk melihat dokumen lengkap PAS itu dilaksanakan. Jadi saudara, ya,
Saya pun tak tahulah kalau ada juga punya kompas yang masih lagi menaruh keyakinan ya dengan kenyataan-kenyataan yang bodoh ya daripada pemimpin-pemimpin seperti Nik Amar ini. Ya, banyak sangat kenyataan-kenyataan dia yang cuba memperbodohkan rakyat, terutamanya rakyat di Kelantan, dan cuba juga memperbodohkan ahli-ahli PAS. Ya, kalau dulu kita tanya kenapa tak buat RU35, dia kata tidak ada kuasa. Ya, kami tak ada kuasa, kami tidak ada jawatan dalam di Putrajaya. Bila Tuhan bagi peluang, ya, mulai tebuk atap jadi menteri di Putrajaya, ya, bukan menteri calang-calang, saudara. Menteri undang-undang tu, ya, menteri undang-undang. PAS pernah jadi menteri undang-undang di zaman Muhyiddin. Taqiyuddin pernah jadi menteri undang-undang. Apa tugas menteri undang-undang? Dia di antaranya adalah orang yang bertanggungjawab membawa usul dibenar masuk dalam parlimen adalah menteri undang-undang. Ya, ketika dia menteri undang-undang pun tak pernah sekali pun RU355 ini dibawa masuk. Suatu dia jadi pembangkang, Haji Hadi ni berlari bawa RU355 ni. 2-3 kali dia bawa. Dan 2-3 kali juga ya, dia bawa masuk dan 2-3 kali tangguh. Bila speaker kata bahas, tak mau bahas, nak tangguh. Sampailah sekarang ni nak menjelang PRU dah. Nak masuk PRU 16 dah. RU 355 tak pernah lepas masuk parlimen. Ya, sewaktu dia jadi pembangkang tak lepas, waktu Lebay jadi kerajaan, ya, jadi menteri undang-undang pun tak lepas masuk. Hari ini dia bicara pula tentang dokumen 30 tahun. Jadi saya tak tahulah kalau ahli PAS masih lagi menganggap bahawa orang yang pakai kopiah ini, orang yang bertalak lebay ini, ya, orang yang berjubah ini, kata-katanya harus dibenarkan walaupun tidak masuk akal. Saya rasa ya, saudara harus mengubah sikap lah. Ya. Kita harus mengubah sikap bahawa kita kena lihat ya, munasabah kenyataan-kenyataan daripada pimpinan-pimpinan. Kalau dia sebut tentang 30 tahun, bahawa dia ada dokumen lengkap untuk nak jadikan PAS sebagai kerajaan pusat yang lebih baik daripada mana-mana parti politik, kita harus lihat fakta di Kelantan juga. Ya, dah beberapa puluh tahun dia perintah Kelantan. Ya, apa yang kita nampak kemajuan ya, yang boleh dibanggakan di Kelantan. Top 3 pun negeri terbaik dalam Malaysia pun dia tak dapat. Ya, dia jauh ketinggalan berbanding dengan DAP. DAP yang perintah Pulau Pinang, dia jauh ketinggalan. Usah dibandingkan dengan negeri yang diperintah oleh keadilan seperti Selangor dan juga Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan baru lagi kita perintah, keadilan perintah, PH perintah, Selangor pun sama. Kalau berbanding dengan PAS, kita jauh. Ya, tapi dia ada alasan, tak ada royalti, seolah-olah macam Negeri Sembilan ada royalti pula. Ya. Di Kelantan tak ada royalti, maka tidak boleh membangun. Ya. Duit tak ada nak buat, tapi nak beli Mercedes ada duit. Ya, dalam keadaan Kelantan dikatakan pendapatan di Kelantan tak cukup untuk nak pembangunan, boleh pula mereka luluskan kenaikan allowance wakil-wakil rakyat dan juga esko mereka. Ya, dalam keadaan begitu, dalam keadaan susah, dalam keadaan dia kata dia tak ada duit, boleh pula dia tukar kereta esko-esko. Ya, inilah dia yang saya katakan, kita harus menilai semua ini sebelum kita menelan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh lebay-lebay ini. Hari ini dia keluar satu kenyataan lagi. Ya, nak menjelang panen raya saja, dia keluar kenyataan sedemikian rupa untuk nak menggula-gulakan ya, ahli-ahli PAS. Ya. Jadi ada bagi penyokong-penyokong PAS di Kelantan, mereka lebih tahulah. Ya, kalau di Kelantan pun dah 10 tahun tak boleh nak ubah, macam mana kamu nak sembang tentang 30 tahun di Putrajaya. Hari ini pun ada 5-6 orang menteri yang berada di kerajaan Putrajaya yang kita sendiri pun pembangkang pun tak mau ganggu. Ya, dengan ada MOU ni kita tak kacau pun. Ya, tak ada gangguan. Kamu buatlah kerja. Itu pun kamu tak boleh buat kerja. Bayangkanlah kalau pembangkang bagi tekanan, alasan dia tak boleh buat kerja sebab pembangkang selalu tekan. Ya, pembangkang selalu buat macam-macam, desakan, himpunan, demonstrasi dan sebagainya. Tapi 2-3 tahun ni tidak ada demonstrasi. Tidak ada tekanan yang besar kepada kerajaan tebuk atap ini. Itu pun ya, dalam kerajaan aman sentosa. Dulu alasannya COVID, sekarang ni COVID pun dah tak ada. Ya, ada COVID tak boleh buat, tak ada COVID pun tak boleh buat, ada duit tak boleh buat, tak ada duit langsung tak boleh buat. Yang sebenarnya memang tidak boleh. Ya, tidak boleh nak mentadbir. Ya, kamu hanya layak jadi pembangkang, hanya layak berceramah-ceramah, cari salah orang.
Itu saja kelebihan yang ada pada PAS. Ya, kamu hanya gunakan ayat Quran ini hanya untuk kamu menarik sokongan, ya, orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang jahil, yang membuta tuli, yang walak membuta tuli, itu yang kamu nak gunakan, ya, dalam kempen-kempen pilihan raya. Jadi PRU 15 nanti tuan-tuan tengok sendiri, ya, tuan-tuan akan lihat sendiri, ya, setelah parlimen dibubarkan, PAS dah tidak ada dalam kerajaan, dia akan kembali berperwatakan sebagai pembangkang. Kita dah tengok macam mana perangai PAS waktu dalam kerajaan PH. Ya, semua yang kerajaan PH buat semua tak bertepatan dengan Islam. Menuntut pramugari menutup aurat. Ya, hapuskan kilang arak, judi, ya, LGBT dan sebagainya, kes adib dan sebagainya. Semua berdemo pula di Padang Merbuk. RU 355 sebelum itu lagi. Dah cerita pasal RU 355. Kena demo lagi di Padang Merbuk tentang macam-macam, ya, isu sajat pun nak berdemo, ya, isu adib nak berdemo, tapi bila diberi peluang untuk nak jadi kerajaan, ya, semuanya tidak boleh dapat diselesaikan, ya. Berapa orang pramugari yang telah menutup aurat, ya, macam mana dengan isu adib boleh selesai hanya dengan bagi wang saja, ya. Jadi penyelesaian paling mudah kita bagilah, ya. Tidak, maknanya tidak ada penyelesaian seperti mana yang sepatutnya diselesaikan. Bermakna temerang lah, ya. Kalau kerana orang PAS dia kata takkanlah lebih temerang kan. Takkanlah lebih menipu, ya. Tapi dalam perwatakan cerita P.Ramlee saudara, ya, P.Ramlee telah pun menunjukkan kepada kita, ya, takkanlah lebih menipu. Jadi sebenarnya, ya, penipuan daripada lebay inilah yang paling bahaya berbanding daripada penipuan-penipuan ahli-ahli politik yang lain, ya, kerana Pak Lebay ini dia ada ilmu, dia tahu agama, dia tahu hukum, ya, dia tahu ciri-ciri seorang yang munafik. Sepatutnya dia mengelakkan diri daripada bersikap sedemikian. Malangnya kerana kepentingan politik, kerana malu nak mengaku kelemahan diri sendiri, maka terpaksalah bersikap munafik. Dan yang lebih malang lagi bagi penyokong-penyokong, ya, yang terpedaya, yang percaya, ya, kepada lebay-lebay ini. Jadi saya rasa sekarang ni kalau kita lihat perkembangan, dah tak ramai dah, ya, ahli-ahli PAS yang merasa gairah untuk nak mempertahankan PAS. Kebanyakannya mereka setia dengan PAS kerana parti itu lama dengan mereka. Dan mereka mengharapkan PAS akan menerima kepimpinan baru yang lebih terbuka, ya, yang lebih betul-betul ikhlas untuk memperjuangkan Islam. Sebab itu mereka masih setia dengan PAS. Ya. Kalau kita tengok di media sosial pun dah tak banyak dah, ya, saber-saber trooper PAS nak pertahankan PAS. Sebab mereka tidak ada modal lagi, dah tak ada tempat lagi nak pertahankan. Kerana perangai-perangai pimpin PAS ini yang amat memalukan. Ya. Kalau dulu jadi pembangkang, memang kita nampak hebat. Mereka ada saber trooper yang hebat. Mereka juga bercakap dalam ceramah yang begitu hebat. Ya. Waktu itu kalau UMNO baca khutbah, ya, semua khutbah daripada khatib UMNO, dia kata tak betul. Ya. Dia akan berkhutbah, khutbah dia saja yang betul. Sekarang ni bila dia sama-sama dengan UMNO jadi kerajaan, kedua-duanya dah tak bercakap tentang keadilan, rasuah dan sebagainya di atas member masjid. Mereka tidak berani lagi menegur pemimpin, ya, seperti mana yang mereka pernah laungkan sewaktu mereka jadi pembangkang satu ketika dahulu. Hari ini mereka sama-sama bersekongkol, ya, apa saja kegiatan maksiat mereka tidak lagi berani nak buka mulut, ya, dan jauh sekali lah daripada melaksanakan seperti mana yang pernah mereka janjikan untuk laksanakan hudud, RU 355 dan sebagainya. Ya, jadi nampaknya cukup sampai di sini saja saya nak ulas. Semua saya nak gambarkan tadi sebab saya terbaca yang terbaru daripada Harakah Daily. Saya agak lucu jugalah, ya, tentang dokumen 30 tahun ini. Saya nak tanya, dokumen puluhan tahun perintah di Kelantan, mana dokumen tersebut? Apakah telah dilaksanakan? Ya, apakah berjaya ataupun ianya gagal? Ya, sebelum nak cerita tentang Putrajaya, selesaikan dulu masalah di Kelantan. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.